Malam ni tajuk yang diminta untuk dikongsikan ialah kita dan ummah. Kita dan ummah, dan sefaham saya malam ni para hadirin semua adalah dari kalangan pelajar IPT di Melaka, ataupun majoritinya dari kalangan pelajar IPT di Melaka, sefaham saya, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi untuk malam ni, dan kalau ikut jadualnya akan bersambung esok, insyaAllah. Harapnya semoga kita ikhlaskan niat untuk sesi ni. Semoga Allah berkati, dan semoga insyaAllah setiap saat yang kita spend di sini, yang kita bersama di sini, Allah terima sebagai amal-amal soleh, insyaAllah. Okey, kita dan ummah. Kita mulakan dengan bismillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan satu hadis. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Bila ada salah satu anggota tubuh mengaduh kesakitan, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya, iaitu tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari. Ini satu hadis yang saya rasa tidak orang kata, ada yang tanya apa kodenya. Nanti tak apa. Kejap lagi nanti kita pergi ke menti tu. Okey, sebab kita terpaksa skip dulu kerana masalah di pihak saya. Okey, hadis ni hadis yang biasa kita dengar. Cuma adakah dia satu fakta yang kita dengar tapi dia belum pernah kita rasa begitu. Kalau kita belum pernah rasa, dia jadi satu kerisauan lah kan. Kalau Rasulullah SAW kata-katanya tu dipandu oleh wahyu dan Allah SWT, maka kata-katanya dia benar kan. Bila Rasulullah SAW kata orang yang beriman tu dalam saling mencintai, saling menyayangi, dia macam satu anggota. Bila satu anggota sakit, yang lain pun sampai tak boleh tidur. Kalau kita tengok faktanya, okey, ada umat Islam sekarang yang sedang sakit. Kita tengok berita, kita tahu. Tapi aku tidur lena semacam ni, macam ni. Dia sepatutnya menimbulkan kerisauan lah kan. Sebab hadis tu kata orang beriman begitu. Na'udzubillah, adakah kita nak sebut pun saya tak sanggup, tapi kita minta kita bukanlah orang yang terkeluar daripada yang termasuk dalam orang yang disebut sebagai orang yang beriman. Kita nak termasuk, maka kita kena pastikan natijahnya tadi tu real. Maksudnya kita pun bila tahu saudara kita sakit, saudara kita kesusahan, kita pun rasa tak senang tak senang, insya-Allah. Kita bermula di situ sebab kita nak bincang hari ni pasal kita dan umat apa kaitan kita dengan umat kan. Kita bermula dengan titik noktah itu. Bila kita sebut ummah, rasanya tak ada kita yang tak tahulah umat Islam di satu dunia ni. Kalau kita tengok perangkaan antara orang yang beragama tertentu di dalam dunia, kita akan tahulah Kristian dan Islam tu dua agama yang mempunyai penganut yang teramai ketika ini, dan jumlahnya besar. Kalau yang peta yang pertama ni, rasanya kita boleh tengok di mana tempat-tempat, kawasan-kawasan yang majoriti besar rakyatnya adalah umat Islam. Yang warna hijau tu ialah yang lebih 50% adalah umat Islam. Termasuk kalau kita tengok belah kanan bawah tu, Malaysia tu dan Indonesia dan sebagainya, memang lebih 50% rakyatnya adalah Muslim. Kalau yang kuning tu antara 10 dengan 50%. Kalau Rusia, kalau belah-belah Afrika, ada negara-negara yang begitu. Dan kalau kita tengok belah Amerika, Latin apa semua tu, Australia, dia dua-dua pun tak. Maksudnya masih amat minoriti, tak sampai 10% pun lah kalau begitu. Okey, kemudian kita tengok dari segi jumlah pula. Dari segi jumlah, of course, satu benda yang mungkin kita boleh banggakan ialah orang kata apa pertambahan population. Memang umat Islam antara orang yang amat-amat produktif dalam konteks itu. Jumlah
umat Islam jadi bertambah correspondingly lah. So yang 20 30 dan 20 50 tu of course projection ke depan projection. So tu jumlah, dan kemudiannya kalau tengok secara peratusnya pun dibayangkan akan meningkat juga peratus, sehingga kalau 20 50 tu sampai 30% daripada manusia satu dunia. Maknanya 1/3 kalau almost kalau 33% 1/3. Okey. Dan ini pula jumlah mengikut region populasi umat Islam di dunia. Yang ni rasanya saya mempunyai sangkaan kebanyakan kita tahu fakta ni. Tapi kadang-kadang boleh nak tanya balik lah kan, tahu ke tak? Perasaan kita tidak bahawa region yang paling banyak jumlah tu maksudnya jumlah kalau kita kira jumlah orang, jumlah manusia yang beragama Islam yang paling ramai dekat dunia ni dalam region mana? Di dalam region kita 986 juta kan? Diikuti yang kedua ialah baru Middle East dan North Africa. Walaupun biasanya kalau orang kata terbayang umat Islam tu, biasa orang terbayang Arab dulu kan, jarang terbayang belah-belah kita dulu kan, rupa orang Islam tu tapi yang paling banyak di situ, dan kedua dan ketiga ialah belah-belah Sahara Afrika tu yang lain tu dari segi jumlahnya jauh lebih kecil, tapi adalah jumlah tu kan. Kat Eropah pun ada 43 juta, North America 3 juta, dan Latin masih sikit Latin masih sikit. Now, bila kita tengok nombor ni, dan saya mengajak untuk semua tengok nombor-nombor ni, kat sini nak datang persoalan lah. Cuba renungkan sedikit ke sebelum saya bawa soalannya. Just amati nombor-nombor ni dan cuba tengok ada trigger apa-apa perasaan tak? Apa-apalah perasaan ataupun benda yang terlintas di kepala maksudnya. Dan saya nak bawa soalan ni. Ni baru nak test kembali nak test Menti insya-Allah. So bila dah tengok ni, kejap lagi saya akan bawakan Menti ni. Islam berkembang di dunia. Okey, menarik. Maybe sebab banyaknya belah kita. Oh, belah kita tu belah kita ni, belah region kita ni, kita jadi malas berdakwah. Kita rasa orang kata apa selamat rasa comfort zone. Tentang kualiti, terfikir tentang kualiti, sejauh mana mampu memberi impak kepada negara lain. Okey, menarik. Islam berkembang di seluruh dunia. Tak sangka. Okey, baru keluar satu. Ada yang kata curious. Macam mana number ni boleh? Okey, mungkin satu kekurangan dari segi setting type of feedback dekat Menti yang saya pilih untuk soalan ni adalah dia ada limited karakter kan. So kena pendekkan ayat ataupun ni kalau ayat yang panjang-panjang tu dia kena tanya open feedback. Ni just sebab nak bagi terpancar bagi orang lain pun boleh nampak. Mana ramai-ramai ni masa umat? Mana ramai-ramai ni masa umat? Macam mana nak baca tu? Pengaruh mana pergi nanti? Tak sangka ramai umat Islam, tapi tu satu persoalan. Sejauh mana boleh bagi impak kepada negara lain? Okey. Islam ditindas. Oh, macam mana tengok nombor-nombor tu boleh terbayang sampai ke situ Menarik. Of course itu saya anggap dia ditambah dikaitkan dengan berita-berita semasa lah kan, malunya dan sebagainya. Okey, jazakallah khairan. Menarik insya-Allah. Now, satu lagi ialah kenapa saya buat ni sebab nanti respon-respon kat sini boleh tak boleh ke kalau tak limitkan word tu? Sebenarnya boleh, tapi dia kena jadi soalan berbentuk lain. Macam open feedback boleh bagi karangan pun, tetapi dia tak boleh portray dalam macam ni lah. Dia akan portray cara lain. But anyway, siapa yang nak tulis panjang-panjang boleh, jangan risau, boleh tulis dekat YouTube chat tu yang ni lebih kepada just untuk jawapan mungkin ramai yang nak meluahkan banyak benda so menarik So insya-Allah. Ni baru keluar tadi. Okey, so kita pergi kepada perbincangan kita masuk sikit Tadi tu mungkin dapatan awal bila kita tengok realiti, jumlah dan sebagainya. So kita pergi lebih sikit dan nanti kita tengok macam mana, adakah perasaan kita berubah ataupun dan sebagainya. Okey, bila kita cakap umat Islam, bila dia bermula, of course hari ini kita akan kecilkan skop Kalau kita cakap siapakah manusia Muslim pertama,
Okey, biasanya kalau kita tanya Muslim siapakah Muslim yang pertama? Biasanya kadang-kadang kita boleh jumpa dua jawapan. Satu, kadang-kadang orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi mungkin orang akan jawab Nabi Adam alaihi salam. Of course from konsepnya manusia sebab dalam konteks maksud Islam tu ialah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang pertama yang Muslim adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan semua nabi-nabi membawa Islam juga. Bukan kita cakap dalam konteks terminologi, tetapi dalam konteks konsep, dalam konteks essence. Maksudnya Islam tu ialah membawa orang tunduk patuh menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan semua nabi bawa benda yang sama. So kalau kita sebab tu kita tengok dakwah non-muslim, dakwah kepada non-muslim ataupun belum Islam di barat contohnya, dia akan ada billboard kan, Jesus was a Muslim, jom discuss. So kita kat sini je yang mungkin jarang cakap macam tu. Sebab mungkin sebab macam balik itu soalan tadi, sebab kita jarang berdakwah kan, sebab tu kita tak fikir macam tu kan. Okey, so dia, kalau kita kecilkan skop dalam konteks yang dekat dengan kita, kita akan kata okey, yang directly related dalam konteks perkembangan umat Islam di dunia sehingga hari ini ialah daripada ketika datangnya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, sebagai Rasul, dan kemudian dia berkembang dari situ. So kita ada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian zaman Khulafa' Ar-Rashidin, kemudian Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, satu tempoh yang panjang, dan sekarang kita boleh kata zaman moden. Zaman moden ni dia dah berbeza daripada yang sebelum-sebelum tu. Kita lahir-lahir dah dalam keadaan nation state, negara bangsa. So dia agak berbeza dengan sebelum-sebelum tu kan. Sebab tu kalau even sekarang ni kan hangat cerita pasal Palestin, dan ada orang kata kenapa awak nak bising-bising membela Palestin kan, sebab sebelum tu mana ada Palestin. Obviously statement tu macam betul kalau kita ambil dalam konteks negara bangsa, sebab memang tak ada officially negara bangsa macam tu. Tetapi kalau kita tengok sebelum tu, memang dia zaman sebelum negara bangsa tu, dan umat Islam ni satu entiti yang besar. Dia bukan terpecah macam sekarang. Maknanya kita dengan saudara Muslim kita di Indonesia pun kita rasa dua. Okey. So seterusnya, so hari ni dengan andaian detail pasal zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tu sendiri, biasanya kita dah biasa dengar, kita dah sedia mafhum, kita sedia tahu banyak info. So hari ni kita akan kongsikan lebih sedikit info pasal Khulafa' Ar-Rashidin. Dan ini pun sebenarnya biasanya kita biasa dengar juga. Cumanya secara umumnya ada mungkin yang kurang biasa dengar bab-bab ni, so kita just refresh benda ni. Tapi nanti dalam perbincangan lanjut nanti kita akan sentiasa bawa balik daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Plus kita tak ada banyak masa untuk bincang segala serbi. Kalau siapa yang pernah pergi apa-apa daurah, apa-apa pengisian pasal satu-satu isu, contohnya isu Palestin je, 2 jam, 3 jam hanya isu tu je pun tak habis, betul tak? Ni kalau kita nak cerita keseluruhan umat Islam dalam masa yang sama, lagilah mencabar. So kita akan petik-petik yang penting dulu untuk kita realise apa kaitan kita dengan semua ini. Alright. So Khulafa' Ar-Rashidin merujuk kepada siapa? So 4 khalifah yang pertama tu lah. Kalau kita tengok kat bawah tu dalam bahasa Arabnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang dalam khot tu. Dan kat bawah tu ialah berapa tahun. Ni sebab ni copy paste dari internet je ni. So secara umumnya Khulafa' Ar-Rashidin ni masih berpusat di Madinah sejak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian disambung dengan Khulafa' Ar-Rashidin. Kenapa kita sebut benda tu? Sebab kita tahu lepas tu kemudiannya ada berpindah pusat pemerintahan khilafah itu sendiri, betul So Khulafa' Ar-Rashidin ni masih di fasa awal tu masih directly link dengan Madinah tu sebagai pusat. Total untuk 4 khalifah ni lebih kurang 29 tahun. Sebelum 29 tahun ni lama ke sekejap? Kalau kita compare dengan negara kita sejak merdeka pun dah lebih lama daripada tu, betul tak? So bukan nak kata itu, saya hidup pun lebih lama daripada 29 tahun dah. So maksudnya tempoh Khulafa' Ar-Rashidin tu, maknanya kalau bermula masa saya kecil, saya sempat melihat dia tamat. So dia tak, tempoh yang tak panjang from that perspective. So daripada tahun 11 Hijrah sampai ke tahun 41 Hijrah. Kita tahu
1 hingga 10 Hijrah tu zaman fasa Madinah Rasul SAW sehingga kewafatan 10 tahun di Madinah. Okey, ni sepintas lalu just kalau kita nak capture, tak tahulah berapa ramai orang yang minat menggambarkan timeline sejarah tu. Nak cuba supaya boleh mapkan event kan. Ramai ke kat sini yang minat sejarah ke ramai yang tak minat? Kalau saya masa SPM dulu memang tak minat lah. Dan kalau nak cerita apa yang dapat masa SPM, sejarah, subjek sejarah tu dapat 6 Tak tahu sekarang grade dia equivalent apa. Kalau masa saya ambil SPM tu, sekarang ni baru recently SPM kan, result SPM. Kalau dulu A1, A2, C3, C4, C5, C6, saya dapat C6 lah. Kalau 7 tu dia dah fail, dia dah kena repeat So saya mujur tak repeat 2 subjek Satu bukan repeat, maknanya mujur lulus lah, senang cerita, mujur lulus. CP nak tak lulus sejarah dan bahasa Melayu. Tu ada cerita lah, nanti kita cerita lain kali lah kenapa saya hampir tak lulus bahasa Melayu. Anyway, now dia ada reason kenapa dulu saya tak minat, tapi sekarang ni jadi agak minat kerana apa kata apa kaitan sejarah tu dengan aku lah kan. Sebab dulu macam ni untuk exam, so memang menyampah je kan. Tapi sekarang ni dia macam kita sentiasa menggali something daripada situ untuk memandu kita ke depan. So dia jadi macam naturally dia intrigue kita punya nak tahu lebih dan bukan nak tahu fakta tapi dia nak tahu what is the take away point. Itu saya sekarang lah. Okay. Anyway, kita pergi satu persatu dan kita fokus. Sebenarnya kalau kita pergi setiap seorang ni, perbincangan ni panjang, boleh jadi panjang. Maksudnya Abu Bakar ni karakter dia apa semua kan. Tapi ni kita cakap dalam konteks mereka memimpin umat maknanya mereka dalam konteks posisi sebagai khalifah. Faham just so fokus point kat sini macam fokus kat situ setelah kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. So banyak benda yang mungkin tak disebut lah, macam contohnya dalam sepanjang sirah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tu setiap sahabat ni ada kisah yang macam-macam. Tapi kat sini dia fokus kepada kita nak nampak dari sudut lain pula, dari sudut mereka memimpin umat dan apa yang berlaku pada umat ketika itu, insya-Allah. So ini tempoh sebagai khalifah daripada 11 hingga 13 Hijrah. So tempoh yang pendek Maknanya kita masuk IPT sebelum grad. Kalau engineering sebagainya mungkin 4 tahun kan. Maknanya tak sempat grad dah habis dah. So pendek sekejap saja tempoh ni. Which is quite interesting sebenarnya kalau kita tengok apa kesumbangan mereka with respect to time yang ada. Kita 4 tahun kat IPT tu tak tahu apa sumbangan dah kan? Tak tahu apa yang kita kesan kehidupan kita kepada dunia kan? Tetapi mereka ni semua itu satu benda yang kita nak kena appreciate mereka semua dalam tempoh tertentu pun kita boleh identify apa yang berlaku, apakah sumbangan, apakah kesan mereka ini nama. Of course kita tahu orang Arab ketika tu, especially kalau kita tengok orang Quraisy dan sebagainya di sekitar tu, dia banyak kinayah atau kunyah. So Abu Bakar, kita memang kenal Abu Bakar, dan kalau tengok hadis pun memang dipanggil dengan itu kan, Abu Bakar. Tapi kalau nak kata nama asal yang diberi masa lahir, Abdullah bin Abi Quhafah. Now, slide saya ni sebab dia ada saya menggunakan font yang tak nak kecil sangat, supaya orang yang tengok dengan phone pun okey. So dia ada apa limit. So sebab kalau nota-nota asal ni kan nama mereka bin lengkap lah. Tapi sebab kita bukan nak ambil exam ke apa, tak apalah, kita ambil gist sahaja. Lahir 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya agak sebaya, dan kita akan tengok nanti siapa yang sebaya, siapa yang agak jauh. So memang bila kita reflect balik dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar yang banyak hijrahnya bersama dan sebagainya, so kita boleh nampak dia orang ni of course sebelum tu lagi memang rakan sebaya yang rapat dan gelaran As-Siddiq. Ni kita tahu Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ni refer kepada apa? Kepada sifat dia yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang besar yang biasa orang akan petik ialah ketika Isra' Mi'raj kan. Isra' Mi'raj satu berita yang cukup besar yang menimbulkan persoalan. Saya tak nak ulang kisahnya in detail, insya-Allah kita sedia maklum. Okey, itu background dia.
Dan satu juga benda yang penting, Abu Bakar ni sepatutnya kalau kita tengok kisah dia, sepatutnya dia menimbulkan, tak tahulah korang rasa macam ni sebab kalau kita tengok Abu Bakar bila masuk Islam, dia ajak ramai member-member dia, Uthman, Zubair, Abdul Rahman bin Auf. Dan kalau kita tengok list orang yang dikesani oleh Abu Bakar untuk masuk Islam, dia membentuk majority of 10 sahabat yang dijamin syurga. Kalau itu faktanya, siapa yang dengar fakta tu macam teruja? Ke siapa yang dengar nak teruja apa benda ni? Siapa yang macam wish ataupun desire ataupun macam alangkah baik aku pun ada macam tu. Maknanya member-member aku bawa kepada Islam, dan kesan dia kepada Islam tu bukan cacalang, malah level jamin syurga contohnya, kalau of course Abu Bakar in reality. Maksudnya saham kepada dia balik tu punyalah besar kan. So itu sejak saya dengar kisah Abu Bakar dulu, memang itu salah satu kesanah. Maksudnya aku pun nak jugalah ada anak buah yang bukan sekadar duk congok mendengar je kan, tapi dia juga jadi orang yang besar sumbangannya kepada Islam, kepada dakwah kan. So macam apa yang Abu Bakar buat, sebab kesannya, dan kemudian kita akan tengok nanti Uthman apa kesan dia dan sebagainya. So kalau kita tengok dalam konteks saham-sahamnya masuk balik kepada Abu Bakar kan. So bukan calang-calang saham lah. Harapnya kita teruja dengan kisah-kisah seperti itu. Kemudian sumbangan lain ialah membebaskan Bilal. Yang besar ni biasanya kita tahu dan yang nama-nama yang lain tu mungkin kita jarang dengar. Tapi hamba-hamba juga yang dibebaskan Amir bin Fuhairah, Zanirah dan lain-lain. So dia menggunakan harta dia ketika awal lagi untuk membebaskan hamba-hamba yang especially yang diseksa seperti Bilal dan sebagainya. Dan kisah yang famous juga ialah masa perang Tabuk, dia infak keseluruhan harta. Yang kita kisah yang famous berlumbanya antara Abu Bakar dengan Umar. Okey, so perang Tabuk. Perang Tabuk ni hujung di hujung dah hujung fasa Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anyway, kita nak masuk kepada khalifah dia. Okey, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, so dipendekkan cerita ni memang kita tak sempat kalau nak go in detail sebab setiap peristiwa ni panjang juga. Banyak apa yang berlaku, kat mana, siapa initiate, dan kemudiannya sahabat lain dengar. So cerita panjang. So ni just nak petik, memang amat jis. So siapa yang minat ni insya-Allah dia akan ada inisiatif untuk baca sendiri insya-Allah. So ada satu peristiwa yang berkaitan dengan pemilihan perbincangan siapa yang sepatutnya lead setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Peristiwa ni berlaku di Saqifah Bani Sa'adah. Dan dia dah berlaku dan kemudian Abu Bakar pergi dan sebagainya. Dipendekkan cerita habis, Abu Bakar mencadangkan nama Umar, Al-Khattab dan juga Abu Ubaidah. Tapi dipendekkan cerita, dua-dua ni menolak dan even berbagi bai'ah kepada Abu Bakar. Okay, dan in the end eventually Abu Bakar yang diberi bai'ah sebagai khalifah. Itu senang cerita. Itu version pendek habislah. Kenapa kita highlight benda ni, nanti kita akan tengok mungkin saya bagi tahu awal. Perhatikan macam mana dia orang terlantik jadi khalifah, dan kita akan perasan not exactly the same setiap khalifah tu. Seterusnya, antara benda yang berlaku setelah Abu Bakar terlantik secara official sebagai khalifah ialah satu berkenaan dengan pasukan Usamah bin Zaid yang dia berangkat ke Rom Timur lah. Ni dia maknanya ke Rom tu kita cakap pasal wilayah jajahan Rom, Empire Rom tapi kalau kita cakap spesifiknya Rom tu bagaimana, sebab jajahan dia besar masa tu kan. Ni ke Byzantine sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ni berkait dengan sebelum kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi. Effort nak ke Rom tu dah ada. Perang Tabuk tu pun memang ke Rom kan, pergi kacau jajahan Rom tu kan. Dan tetapi kat situ tak berlaku perang kan. Dan kemudiannya dah ada planning dah untuk pasukan Usamah pergi. So walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu satu peristiwa yang besar yang berlaku kepada para sahabat. Tapi pasukan ni memang yang dah dalam perancangan, dia terus pergi. Dan Abu Bakar arahkan begitu. Kemudian satu benda yang besar, ni pun kena fakta-fakta ni insyaAllah kita sedia tahu. Cumanya hari ni kita nak mapkan balik dan kita nak tengok so what, so apa benda yang kita boleh dapat daripada ni. Satu benda yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah dengan kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam macam-macam yang berlaku.
termasuk salah satu besarnya ialah golongan murtad. So ada yang kes memang murtad directly, kembali kufur. Ada yang tiba-tiba Nabi palsu naik dan semua ikut Nabi palsu pula. Itu satu kes pula dah. Satu lagi yang memang tak nak bayar zakat kan. Yang ni famous ceritanya kan. So maksudnya itu semua kategori-kategori quote unquote murtad yang berbeza lah, ataupun yang kembali kepada yang sebelumnya kan. So satu peperangan yang berlaku ialah perang Yamamah pada 11 Hijrah. 11 Hijrah ni meaning just setahun selepas kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musailamatul Kazzab, biasa dengar nama ni, Nabi palsu tu. So berlakunya peperangan kat situ, dan kat situ ramai hafiz yang gugur, ramai sahabat yang menghafal Quran gugur, syahid. So yang tu antara 3 poin kepada poin yang seterusnya. Okay. Selain daripada tu ialah perang Yarmouk. Dekat sini melantik Khalid Al-Walid untuk ketuai pasukan ke Syam. Again dia macam ada parallel dengan apa yang berlaku ketika kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya keputusan tu dah dibuat, kemudian tiba-tiba Abu Bakar meninggal. So nanti Umar, dia dalam keberangkatan tu berlaku perubahan khalifah. Tapi kita akan tengok ada parallel, ada persamaan dalam konteks menyebarluaskan Islam tu terus. Walaupun ada peristiwa yang besar yang berlaku di sentral kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kematian Abu Bakar, tetapi kerja membawa Islam tu ke serata dunia tu terus. So kita akan perasan benda tu. Satu yang terkait dengan tadi tu, bila memerangi murtad, golongan murtad dan sebagainya, Nabi palsu tu, ramai orang yang menghafal Quran syahid, berlakunya perbincangan dan usaha kepada menghimpunkan Al-Quran starting 12 Hijrah. So diarahkan Zaid bin Sabit untuk himpun dari pelepah kurma, daripada kulit binatang, ni yang tertulis ataupun daripada hafalan kaum-kaum muslimin yang ada. Dia dihimpunkan benda tu setelah awalnya usul daripada Umar. So saya tak bawa lah cerita kat sini dialog dia tu apa. Ini basically kali pertama Al-Quran dihimpun. Seterusnya di hujungnya, pendek je 3 tahun tu kan, tapi di hujung ketika memang Abu Bakar tengah sakit, makin tenat, untuk dia ada kerisauan, takut konflik. Maknanya dia dah foresee konflik. Maknanya isu kepimpinan ni adalah isu yang memang tend to create konflik. So dia memilih Umar Al-Khattab dengan meminta pandangan sahabat-sahabat sini yang lain, dan mereka respon support lah dengan cadangan tersebut. Ya, ni maknanya kalau kita tengok ke sini, ni pun cara yang berbeza pula bagaimana khalifah tu terlantik. Okey, masuk kepada Umar Al-Khattab. Bermula daripada 13 Hijrah sampai ke 23 Hijrah, basically dalam 10 tahun. Namanya Umar Al-Khattab bin Naufal. Umar bin Al-Khattab bin Naufal. Lahir 13 tahun selepas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita tengok gap umur dia lebih besar lah banding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Sebab kalau kita baca sirah, karakter Umar ni kita tak perasan dia mungkin lagi muda. Sebab karakter dia macam bila dia nak bunuh Nabi tu pun sebelum Islam je kan. Macam kita kan kadang-kadang terbayang macam orang sebaya ke kan. Tapi sebenarnya dia muda. Relatively speaking. Gelaran dia Umar Al-Faruq. So Al-Faruq ni refer kepada apa? Pemisah antara hak dan batil. Of course saya tak panjangkan malam ni. Ada kisah-kisahnya yang meng-highlight karakter Umar ni dalam konteks ini. Kadang-kadang orang sebut dia mendahului wahyu, kalau pernah dengar lah. Maknanya dia dah ada pandangan terhadap satu benda, kemudian baru wahyu turun membenarkan benda tu. So karakter dia quite interesting. Dan Umar Al-Khattab adalah khalifah yang pertama yang gelar dirinya Amirul Mukminin, dan kemudian gelaran tu diteruskan. Maknanya gelaran kepada khalifah tu Amirul Mukminin. So quite interesting from many sense. Umar ni dia banyak initiate banyak benda. Kalau macam bulan Ramadan tu kita akan cakap pasal tarawihnya dan sebagainya kan. So macam kita sebut tadi, dia terlantik tu sebab masa sebelum kematian
ataupun perginya Abu Bakar, dah ada wasiat yang kita sebut tadi. So perang Yarmouk di bawah Khalid Al-Walid melawan Romawi. Okey, dipendekkan cerita. Lepas tu dalam 10 tahun ni memang banyak perkembangan. So Damaskus, kota-kota Syam, Qadisiyah Al-Kubra pada 14 Hijrah, Baitul Maqdis 15 Hijrah, Mesir 20 Hijrah. So kalau kita mapkan semua benda ni dalam map dunia, kita boleh perasan macam mana dia punya spread tu. Mungkin saya tak sempat prepare benda tu, so cubalah mapkan benda-benda ni. Dan ni pun pilihan sebenarnya, list dia panjang kalau kita nak listkan setiap wilayah yang masuk tu. Sebelum meninggal, so ni tadi kita perasan dah dua cara khalifah yang terlantik tadi, Abu Bakar dengan Umar. Kemudian Umar Khattab ni pun sebelum meninggal dia memilihkan 6 orang. Dia listkan 6 orang, shortlistkan 6 orang daripada yang dijaminkan syurga. Of course minus Abu Bakar dengan Umar lah kan. So Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni antara sumbangan dia yang lain lah. Umar ni adalah yang pertama membentuk pejabat kementerian, kalender Islam, kalender Hijri. Mungkin kita perasan juga bila cakap kalender tu maksudnya pengiraan tahun tu berdasarkan bila kita kata berapa hijrah tu, kalender Hijri itulah. Bukan maksudnya dia create bulan-bulan tu, bulan Ramadan apa semua tu dah memang ada. Kemudian kita pergi kepada Uthman. Kalau ada komentar atau soalan apa-apa boleh ni ni kita akan pergi insya-Allah jalan je kisah-kisah ni sebelum kita masuk kepada perbincangan bila kita dah nampak pola-pola yang ada dalam Khulafa' Ar-Rasyidin ni. Uthman bin Affan daripada 23 hingga 35 Hijrah. So lebih daripada 10 tahun. Nama Uthman bin Affan bin Abu Al-As. Okey. Masa buat slide ni sebab depending kita baca buku apa yang ni adalah transliterasi Indonesia sebenarnya. Kalau kita baca, so korang baca apa kalau macam Uthman bin Affan bin Abu apa? Sebab kadang-kadang orang akan baca Al-Ash, tu jadi Shin. Sebab cara kita tulis tu kadang ASH tu bunyi dia Shin kan. Tapi kalau baca buku Indonesia, SH tu Sod kan? Macam sebab tu dia jadi macam, siapa pernah baca buku, tengok tajuk buku yang tulisan terjemahan Indonesia Qasasul Anbiya tapi dia tulis kalau kita baca dia jadi Qashasul kalau orang biasa, sebab SH kita baca Shin kan. So ini jadi ni Indonesia punya version dia standard kan. Kalau SH tu Sod, kita kat bahasa Melayu ni Sod tak tahu nak eja macam mana kan? Contohnya Hafsah, Melayu jadi Hafsah je sebut kan. Hafsah, kita nak tulis apa? So macam saya dulu sebab banyak baca buku Indonesia, so anak yang nama Hafsah dia tulis SH, dah semua orang panggil Hafsyah. So satu hal lah pula okey, selingan tu isu macam nak tulis apa kata word Arab dalam bahasa Melayu tu kalau bulan Ramadan tu siapa yang selalu tulis tarawih dia KH kan, itu pun dah jadi kha kan, padahal asalnya ha kan, tarawih. Okey, 5 tahun selepas lahir, 5 tahun selepas Rasulullah lahir, dan gelaran ni ialah Zunnurain. Rain tu jadi bahasa Melayu kan, Zunnurain. Maksudnya adalah dua cahaya. Kenapa? Kerana mengahwini dua daripada puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So dua cahaya. Tu gelaran lah. Okey. Macam mana terlantik? Basically kita perasan tadi Umar dia shortlist 6 nama. Kemudian daripada 6 tu dipendekkan cerita yang lain, tarik diri lah basically kalau nak in other words, dan Uthman yang terlantik, dipendekkan cerita. Kemudian peluasan kawasan berterusan, sempurnakan dan teruskan peluasan ketika Umar. So maknanya trajektori dia berterusan, so sampai ke Afrika, Cyprus, wilayah-wilayah Romawi, Kabul, Hindustan. So besar dan besar. Cumanya di zaman Uthman ni satu peristiwa yang besar yang berlaku ialah fitnah yang akhirnya mengakibatkan terbunuhnya Uthman secara zalim dan perpecahan umat. Ni kalau nak baca in detail kita nanti boleh bacalah, ataupun kena ada sesi lain apa yang berlaku, macam mana boleh jadi sampai begitu. Antara faktor adalah kalau kita perasan wilayah ni berkembang dengan pesat
daripada awalnya, kalau kita perasan sepanjang 23 tahun Rasul SAW, 13 tahun di Makkah, 10 tahun tu, awal 7 tahun tu kita tahu cerita dia Mekah Madinah kan. Badar, Uhud, apa semua Mekah Madinah. Kemudian hujung tu bila Fathul Mekah baru start Tabuk tu pergi ke Rom. So dia banyak berlega kat situ Tapi bila kita tengok Abu Bakar cerita murtad apa semua, dia terpaksa kontrol benda tu. Umar, Uthman ni dia pergi jauh kalau kita tengok map tu besar dan besar. So dalam perubahan yang cepat tu ada side effect dia ialah banyak orang yang masuk Islam tu dengan budaya-budaya asal yang berbeza, dan kemudian kerencaman tu menjadikan benda tu quite interesting how to manage lah. Juga kekayaan yang melimpah ruah, so ada pula orang yang jadi boros, mewah dan sebagainya. Dan dalam realiti sebegitu, ada pula orang-orang yang sebenarnya nak ambil kesempatan. So specifically kalau kita nak relate bagaimana end up terbunuhnya Uthman, fitnah yang berlaku fitnah Abdullah bin Sabah. So siapa dia apa semua tu kita tak sempat bincang malam ni sebab kita fokus kepada Khulafa' Rashidin tu sendiri Okey, antara sumbangan yang besar ialah menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf yang kita kenal sampai sekarang, Rasm Uthmani. So dia habis kat situ je ni sumbangan dia. Maksudnya end up ialah dia terbunuh. Maksudnya sebab peristiwa ni berlaku dalam keadaan yang apa nak kata yang agak berbeza dengan yang sebelumnya. Okey, so kita pergi yang keempat, Ali bin Abi Talib, daripada tahun 35 hingga 40 Hijrah. Basically roughly 5 tahun. Nama Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Kalau kita perasan nama ni, dua nama nama ayahnya dan nama datuknya adalah nama yang amat dekat dengan sirah Rasul SAW sendiri kan. Sirah sebelum kenabian lagi, masuk di fasa awal kenabian Kita tahu Abdul Muttalib yang jaga dari awal tu, kemudiannya Abu Talib jaga lama, sehingga juga di fasa awal cabaran dakwah Nabi SAW kan. Bagaimana Abu Talib tu ada protect dalam angle-angle yang tertentu. So based on that, kita boleh dapat juga bayangkan bila Ali bin Abi Talib datang dari keluarga tu, maknanya dia dalam keluarga yang amat rapat. So sebab tu maknanya sepanjang sebab Ali ni memang muda kan. So maksudnya Nabi membesar dengan Abu Talib dan kemudiannya berkahwin dengan Khadijah, kemudian baru lahir Ali kan. Gelaran dia karamallahu wajhah. So kalau kita tengok based on nota yang dijumpai, apa reason dia ni, Allah muliakan wajah dan maruahnya kerana tak pernah menyembah berhala. Wallahu alam. Okey, so satu perbezaan ialah bila terlantiknya Ali ni, sebab dia jadi macam Uthman tu dibunuh so dia bukan ada ending macam sebelumnya contohnya macam mana Abu Bakar sebelum meninggal tu sempat nak fikir siapa sambungannya kan. Lepas tu Umar pun sebelum meninggal je sempat nak fikir kot nak shortlist dulu ke wasiat kan. Tapi Uthman ke Ali ni dia berbeza sebab apa yang berlaku tu. So dia jadi, sebab tu kalau kita nak appreciate apa yang berlaku from this point onwards, dia memang serabut dia memang serabut. Dan kita kena, orang kata apa bila membaca kisah-kisah yang especially from this period, kita kena bebas daripada especially suntikan-suntikan tulisan orang yang berkepentingan Contohnya puak-puak Syiah, cara dia bertulis tu memang teringat lagi masa kecil kalau saya baca sirah tu akan benci figure-figure tertentu, contohnya Muawiyah dan sebagainya. So itu harus halusnya jarum-jarum Syiah contohnya kan. Anyway, so pendek cerita, orang ramai memberi bai'ah kepada Ali kecuali kumpulan Umayyah yang diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika ni Muawiyah dah sedia jadi governor di satu wilayah di Syam kan. So itu pun another dimension yang kita kena perasan juga dan kena faham ni bukan macam sahabat duduk dekat Madinah sama-sama dan tiba-tiba dia gaduh pula tiba-tiba kan. Ini zaman yang ketika komunikasi dan apa semua dan seorang di negeri lain dan tiba-tiba satu benda yang berlaku dan komunikasi bukan macam sekarang kita berjauhan ni pun daripada Selangor ke Melaka pun boleh online, boleh WhatsApp, boleh apa kan. Ketika itu dia tak semudah itu So
bila kita menghayati sirah dan sejarah ni, kadang-kadang jangan lupa bahawa hakikatnya ada benda-benda yang menyebabkan komunikasi itu tak seperti mana sekarang kan, yang boleh jadi faktor juga. So berlaku perang Jamal pada tahun 36 Hijrah. Ni nak pendekkan cerita lah, so kita ambil bit-bit episod je. Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam, kerana pembunuhan tu dia kata paling aula untuk tuntut resolusi terhadap pembunuhan Uthman ni. Namun Ali pula tengok keadaan dia, ijtihad dia berbeza. Dia kata prioritinya bukan itu, kerana realiti yang kelang kabut ni kita kena ada prioriti yang lain pula kan? Pendek ceritanya, Muawiyah di Syam, dia tidak dia memisahkan dirinya daripada membai'ah Ali sebagai khalifah ketika itu kerana khilaf di situ. Serentak dengan tu pula, dia macam-macam berlaku serentak dengan Aisyah yang disertai oleh Zubair, Talhah pula, dia bersama dengan Muslim dari Mekah pergi ke Basrah dan berjaya kuasai Basrah, dan juga berjaya, ini bahasa Indonesia yang meringkus pembunuh Uthman, grup-grup yang geng-geng pembunuh Uthman ni. Kemudian dikirimkan surat kepada wilayah lain untuk buat benda yang sama. So mungkin inline dengan apa yang Muawiyah harapkan berlaku. Tetapi Ali pula kata dia mula-mula nak pergi kepada Abu Sufyan kan, ke Syam. Dia divert, tahu cerita tu, pergi ke Basrah pula, dan menghala kepada Aisyah untuk terangkan jangan buat macam ni, ada kesan buruk dia dan sebagainya. In the end, battle tu tak dapat dielakkan, dan nama perang Jamal tu datang kerana Aisyah ketika tu menaiki tanduk unta so Jamal tu unta. So itu antara episod yang berlaku dalam berkecamuknya keadaan sebegitu so itu satu, perang Jamal. Kemudiannya pula perang Siffin. So ini terkait dengan Muawiyah pula dari Syam kan. So antara Ali dan Muawiyah, so bila delegasi daripada Ali dengan Muawiyah tu gagal untuk bersepakat, until mereka menempatkan tentera di Siffin dan tercetusnya peperangan juga kat situ. Ni pendek cerita habis lah ni, sebab ada yang mengangkat Quran kata tahkim dan sebagainya, ada majlis tahkim. Dia berakhir kat situ. Lepas tu ada lagi pula perang Nahawand pada tahun 38 Hijrah. Ini pula dah berlaku benda tu dan berakhirnya perang kat situ. Khawarij ni pula desak Ali untuk perang balik Muawiyah tu lepas berlaku tahkim tu kan. Dan ni semua pendek cerita lah ni, just gambaran kasar, sekasar-kasarnya, at least kita tahu some of the things. Ali tolak benda tu, akhirnya dia orang pergi ke kawasan-kawasan lain, Harura, dan lancarkan perang. Ni perang kepada orang muslim lain yang dirasa sepatutnya diperangi. Makin banyak dia orang ni berkumpul di Nahwan, mula membunuh muslim yang ada. Kemudian Ali temui dan terangkan cara mereka ni salah kan. Ada yang sedar, ada yang terus nak berteruskan juga. So perang pun meletus, dan pendek cerita Ali dapat menumpaskanlah geng-geng ni. Tetapi end up orang Khawarij ni, grup-grup Khawarij ni, dia melagi ke merata dunia lah. So orang kata dia punya SSS collectively tu dia jadi lemah, tetapi fahaman-fahaman dia bawa merata. Akhirnya Ali bin Abi Talib terbunuh oleh seorang Khawarij pada Ramadan 40 Hijrah. Ni pendek cerita lepas tu Hasan dibai'ah sebagai khalifah, tapi 6 bulan sahaja. Pendek ceritanya, akhirnya kesepakatan damai dan serahkan kepada Muawiyah. Okey. So tahun yang disebut sebagai Am Jamaah kerana kaum muslimin sepakat menjadikan seorang khalifah menjadi pemimpin. Okey, so itu sampai towards the end dan shift kepada Muawiyah jadi khalifah. Okey, habisnya Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey. So kita take a step back. Bila kita cakap pasal pelantikan khalifah, sama je ke cara khalifah dilantik dalam 4 Khulafa' Ar-Rasyidin? Bila ni kita hanya fokus kepada Khulafa' Ar-Rasyidin sebelum kita tak masuk pun yang lepas tu. Kan? Kita akan perasan perbezaannya agak ketara kan. Well, in a way lah. Kan? Ada perbezaan yang taklah ketara sangat, tetapi teknikalnya agak ketara. Daripada nama seorang kepada nama shortlistkan dan sebagainya. Kepada yang memang tak sempat, dia bukan directly from previous khalifah, tetapi apa yang berlaku ketika itu kan. So berkaitan dengan benda ni,
kita kena realise even masa Khulafaur Rashidin pun itulah hakikatnya. So dia tak mudah untuk kita kata soalannya, sebab setengah orang dia ada have a very simplified orang kata apa version of kita kena kembali pada khalifah. Ya. Tolong bagi dia air. Minta kakak. Setengah orang dia macam kata kita kena kembalikan ke kehebatan khalifah dan sebagainya, tapi kadang-kadang dia macam mana kata, dia terperangkap dengan certain operasi yang dianggap macam tu yang sepatutnya. Tapi kalau kita tengok perubahan-perubahan teknikal yang berlaku tu masih dalam essence yang sama, walaupun teknikalnya berbeza lah kan, dia ijtihad dan sebagainya. So itu kefahaman Islam yang kita patut ada. So dia tak semudah kita kata. Contohnya kalau zaman sekarang, dalam konteks demokrasi ni boleh lagi ke jadi macam contoh valid untuk pelantikan khalifah contohnya kan. So itu persoalan-persoalan semasa yang mungkin yalah, maknanya kita nak cakap perbincangan pasal isu siasah dan pelantikan pemimpin ni dia tak rigid. Zaman Khulafaur Rashidin pun kita nampak benda tu. Keduanya belah suasana apa yang mereka buat terkesan ataupun amat terkait dengan suasana semasa. So pertamanya masa Abu Bakar terlantik, dekat situ ada perselisihan siapa yang layak untuk menggantikan Rasulullah SAW. Itu satu discussion yang berlaku masa pelantikan. Dan kemudiannya bai'ah kepada Abu Bakar. Kemudian dalam konteks Abu Bakar pula, dia ada typo kat situ. Abu Bakar bimbang ada perpecahan, cadangkan Umar, kemudian orang lain setuju. Uthman pula ni ceritanya sebab Umar ni dia ditikam tapi dia tak meninggal terus kan. So dia ada tempoh yang kemudian dia, sebab tu dari risau tu dia siap-siap dah calonkan 6 orang pengganti, akhirnya Uthman terpilih. Tetapi Ali pula keadaan dah terkucak-kacir, tak sempat ada nama dia sebelum tu dan sebagainya. Kemudiannya sebab tu majoriti banyak kepada Ali. Tapi ada pengecualian kat situ kerana faktor yang berlaku. Okey. Satu persoalan. Selama ni kalau kita bayangkan negara Madinah. Korang terbayang apa kalau kita nak relate dengan zaman kita sekarang siapa yang rasa macam negara Madinah ni bila kita cakap negara Madinah ni start from Rasul SAW dapat Madinah tu, Madinah Al-Munawwarah selepas hijrah sehingga Khulafaur Rashidin lah, itu masih di Madinah sentral kan. Korang terbayang apa adakah macam seaman Malaysia ataupun seaman Brunei, ataupun korang terbayang negara Madinah tu macam mana? What's come to your mind? Sebab setengah orang kan dia cakap macam tu kan, kita kena contohi negara Madinah dan sebagainya. Maksudnya in what sense? Harapnya tak terganggu suara ni. Ada nak komen dekat, boleh komen dekat YouTube tu. Apa bayangan anda masing-masing bila sebut negara Madinah? Itu kan negara contoh kita kan. Maknanya kita bayang apa? Negara yang aman damai ke? Makmur. What do you aman, kepimpinan unggul Ada lagi? Saya rasa kita semua ada gambaran yang sama, tak betul tak? Kan negara aman dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca sirah, kita akan dan kita plot apa yang berlaku setiap tahun, kita akan nampak dia macam negara apa sekarang. Contoh hijrah, betul. Hijrah, kemudian Masya-Allah. Ya nak cerita juga. Lepas Nabi SAW hijrah dapat Madinah kan, tahun kedua hijrah berlaku apa? Apa peristiwa besar yang berlaku pada tahun kedua hijrah? Adakah ada apa-apa yang berlaku masa dua hijrah? Semangatnya awak. Badar Maknanya bayangkan kita baru alhamdulillah tahun ni kita establish negara kita, alhamdulillah. Tahun depan je dah Badar. Lepas tu tak selang lama Uhud. Dan kalau kita baca sirah, dan benda tu escalate sampai kepada perang Ahzab atau Khandaq kan.
Dia macam kalau kita nak relate, makin kuat awak ni. Sini. Duduk dengan kakak tu. Kakak. Okey, anak ni semangat pula nak bagi daurah juga ni. Okey, apa dah cerita tadi? Okey. Kalau kita tengok apa yang berlaku setiap tahun, kalau kita ambil negara sekarang, kita akan nampak macam dia almost macam Gaza kot. Siapa perasan benda tu? Maknanya kalau kita nak relate macam Madinah tu macam Malaysia ke apa, aman damai dan sebagainya. Tapi kita tengok sirah daripada masa zaman Nabi lagi, tambah lagi dengan Khulafaur Rashidin. Hakikat dia macam Gaza tu lah kot. Dia macam never a long period of yang tak ada benda-benda besar yang berlaku Badar, Uhud, itu yang kita tahulah. Tu belum lagi nak cerita siapa yang dah baca Rahim Makhtum. Between Badar dengan Uhud macam-macam lagi berlaku. Sebelum Badar pun macam-macam berlaku kan. Yang detail-detail yang kecil-kecil tu So it is quite interesting sebenarnya. So di manakah so macam soalan dia, kat mana kehebatan tu? Sebab kalau kita bayangkan kehebatan tu, first that comes to mind ialah negara tu mesti maknanya tak ada perang-perang lah kan. Elok je kan. Macam negara kita alhamdulillah. Tapi kalau kita tengok events yang berlaku, dia menggambarkan something else. Tapi kita faham dan memang disebut itulah generasi yang terbaik dan sebagainya. So how do you understand this? Sebab how do you understand this? Sebab orang kita sekarang, even kadang-kadang kita ada orang Islam bercakap kan, kita lagi baik kot daripada tengok dia orang tu kan. Sebab itulah asyik perang je kat Palestin tu kan. Dia orang tak sebaik kita. Tak tahulah ada orang cakap macam tu ke tak. Tapi kalau kita perasan, ada orang Muslim dia ada silap faham begitu. Just kerana tempat tu ada pergolakan, seolahnya tandanya kita Muslim yang lebih baik dan lebih disayangi Allah. Macam tu lah. Which is kalau kita tengok sirah dan sebagainya, you cannot make a conclusion like that. It is not dipandang pada level duniawi begitu kan. Which is quite interesting to ponder lah. Siapa tak pernah perasan benda tu sebelum ni? Walaupun dalam sirah kita belajar je. Perang Badar kita tahu, perang Uhud kita tahu, perang Ahzab, perang Khandaq kita tahu, apa yang berlaku sebelum selepas semua tu kita tahu kan. Tapi kita kadang-kadang tak mempicturekan benda tu macam soalannya macam negara Madinah tu lebih aman daripada Malaysia ni kot tak ada apa-apa dan sebagainya, which is interesting so okay, now okay, kita pergi ke menti. Mana pula menti tadi ni? So soalan yang seterusnya kejap, sementara tu baca tak pernah, sebab dibayangkan Madinah tu negara Islam. Betul lah dia negara Islam kan, cumanya how we perceive tu kan. Maksudnya kadang-kadang kita ada orang kata apa expectation tertentu yang sebenarnya landasan expectation tu come from somewhere else bukan come from the conception of yang kita datang fresh daripada Quran, Sunnah, Sirah contohnya. Okey, harapnya dia function elok ni. Jadi di manakah kehebatan dan sumbangan negara khalifah dan umat Islam ketika tu? Jiwa sahabat ketika tu. Okey, menarik. Semangat dakwah. Okey. Hop. Iman kuat. Okey. Lagi. Ada lagi pandangan? Ke soalan ni dah mencabar ni? Tak pernah ditanya dalam exam ni. Islam kita hari ini apa tu? Iman yang kuat. Jiwa yang faham tuntutan pada orangnya macam mana? Ni sambungan ayat dia kan ni? Nak kena padankan ayat pula ni. Dapat dakwah dari Rasul. Itu macam kebetulan pula kerana mereka dapat, sebab tu mereka hebat. Sentiasa rujuk Rasulullah SAW. Okey. Dapat. Okey, ada lagi? So teruskan memberi. Sebab yang terkumpul dalam menti ni, of course dia akan tercapture dan dia akan jadi simpanan lah. So boleh di refer untuk sambungan esok pun kalau ada kaitannya. Semua macam poin yang lebih kurang sama. Sentiasa rujuk, jiwa yang faham,
Pembentukan asas negara. Pembentukan asas negara, interesting. Kefahaman jelas, hebatnya pada orang. Orang, mereka-mereka tu yang hebat individu-individu tu. Okey. Jazakallah khairan. Mungkin ada yang masih tengah ni, teruskan. Tetapi insya-Allah kita kembali kepada slide. Sedar tak sedar tinggal setengah jam okey. Sekejap, mouse ni pergi mana ni? Okey, Khulafa' Ar-Rasyidin mana pula saya punya mouse? Okey. Sumbangan jasa. Ini kalau kita ambil textbook punya answer Ni answer even orang kata apa SPM rasanya ni. Okey. Kenapa saya punya saya pun dah confused, saya tengok skrin mana ni. Okey. Hapuskan golongan murtad, nabi palsu dan sebagainya. Dia berinteraksi dengan realiti. So bila timbul masalah, actually diselesaikan maknanya zaman Abu Bakar tu dalam tempoh yang singkat benda ni diselesaikan disettlekan. Kemudiannya bebaskan negara daripada cengkaman Rom dan Parsi. Maknanya wilayah-wilayah yang asalnya ada cengkaman Rom dan Parsi itu dibebaskan. Kumpul Al-Quran, kemaskini pentadbiran, tumbuhkan jabatan-jabatan, pembahagian pentadbiran kepada wilayah-wilayah. So dia jadi ada governor dan sebagainya, which is tak ada sebelum tu kan. Zaman Rasul SAW tu sebab memang dalam lingkungan Semenanjung Arab tu je. Of course Rasul SAW je lah kan. Tetapi bila makin besar tu, dan management wise di update kan boleh jadi in other word, quote unquote, dimodernkan lah kan. So kalau sebab benda ni penting untuk kita faham dari sirah sendiri pun kita akan dapat faham ada benda yang very ijtihadi dari segi technicalitiesnya. Peluasan kawasan Islam, perlindungan terhadap kafir zimmi, ni dah masuk fasa yang lain maksudnya negara Islam yang besar, makin besar, orang yang non muslim di dalamnya yang hidup dengan aman mendapat perlindungan. Baitul Mal, ni dah institusi Dilajukan juga pembaharuan dalam sistem pentadbiran negara. Ni spesifik dalam management of the country. Majlis Surah dibentuk, pentadbiran wilayah, so ada gubernur sebagai wakil khalifah di setiap wilayah. Kemudian ada jawatan-jawatan yang baru diwujudkan ketika itu yang sebelum tu tak ada Ada ketua pegawai polis, pemungut cukai, ketua hakim. Jabatan baru yang diwujudkan, jabatan ketenteraan, jabatan tanah. So all of this just from a span of how many years yang awal tu kita dapat dah dia punya essence Sebab Khulafa' Ar-Rasyidin ni insya-Allah bila kita cakap khalifah yang masih amat dipandu oleh essence yang Rasulullah SAW bekalkan kepada mereka. So pembaharuan dalam management, pembaharuan dalam siasah dan sebagainya is part of menangani keperluan dalam memenuhi essence yang sama Walaupun teknikalnya berbeza, operasinya berbeza, tidak bermaksud dia dah lari daripada apa yang Nabi bawa. Hopefully in short kita boleh faham benda tu dan banyak lagi. Now, kita balik kepada satu essence yang besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu ayat yang famous yang daripada Quran yang kita boleh ambil essence ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Even sebab kalau kita angkat UIA ni memang benda ni pun dah dalam tagline UIA sendiri kan, untuk menyumbang kepada rahmatan lil alamin. Kalau zaman berapa kerajaan sebelum ni pun ada pegawai agama dia yang bawa tagline ini Tapi kita balik kepada asalnya sebab memang dari Quran dan misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. By the way, just ni soalan kok ada yang tak biasa. Kok tak tahulah duduk kat mana sebelum ni, dalam tempurung mana, jajak apa benda ni. So sebab assumption saya ialah semua orang memang pernah dengar lah rahmatan lil alamin ni kan. Tapi kalau ada yang tak pernah, boleh beritahu Now, menti seterusnya pula. Banyak pula saya buat menti ni. Persoalan, okey, bila sebut rahmatan lil alamin semua terima kan itu misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah Kan ada yang kata ni. Dan siapa yang rasa macam itu juga misi dia? Ke itu misi Nabi lah, apa kaitan dengan aku pula kan? Kenapa awak nak paksa-paksa ni? So
So sementara menunggu soalan ni keluar, which is ada parallel dengan apa yang disebut kat sini. Ada berapa soalan tu? Ada 3 soalan. So masing-masing boleh isi berdasarkan pace masing-masing insya-Allah. Soalan yang pertama, of course siapa yang lebih laju menjawab dan boleh masuk soalan kedua, ketiga lebih cepat, silakan. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia wafat, dia dalam keadaan berjaya mencapai misi rahmatan lil alamin? Okey. Sebab kita kata awal kan, misi Nabi tu Allah kata itu misi dia, rahmatan lil alamin. So dalam keadaan Nabi wafat, telah berjaya tak misi tersebut? Pandangan anda. Ni bukan sebab ni tak ada nas ke apa yang kata macam ni kan. Sebab how do you? Ya. Of course jawapan yang besar tu ya tidak je kan, kecuali ada elaboration lah. Yang ini macam dapat menanam benih tu maksudnya on the way lah tu maksudnya ketika tu macam belum sampai pokok rahmatil alamin tapi dia tanam benih. Okey, menarik. Ada kata tak. Soalan ni siapa pernah terfikir sebelum ni? Sebab kalau kita tengok hakikat dan kita kata, masa Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dah rahmatil alamin gitu. Siapa pernah fikir macam tu? Dan kalau kita kata, tapi macam belum. Tapi macam mana misi dia dah habis? Sebab Nabi diwafatkan ketika misi dia habis. Ke misi dia tak habis? Macam mana? Belum tapi sediakan asas. Belum tapi buka jalan. Berjaya. Ya, tidak. Dia menanam benih. Kat YouTube tu boleh ni siapa nak komen siapa yang pernah fikir dah benda ni sebelum ni ataupun siapa yang first time lah fikir benda-benda macam ni. Okay, interesting. Okay, so teruskan menjawab. Saya assume ada yang dah start jawab nombor soalan nombor 2. Harapnya dah keluar soal mau saya kat mana. Soalan yang kedua, mengapa jawapan anda demikian? Apa tandanya beliau baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya ataupun tak berjaya? Ada dalil dalam Quran. Ini susah sikit sebab tak tahu dalil ni dalil berjaya ke dalil tak berjaya. Islam hanya di tanah Arab. Itu saya assume jawapan kepada maknanya tak berjaya lah, sebab lil alamin kan sepatutnya satu alam lah dah sampai. Tapi Nabi SAW hanya sempat hidup untuk melihat seluruh semenanjung Arab kan. Asasnya ada. Saya assume itu jawapan kepada dia berjaya lah tu, sebab asasnya dah ada. Ada lagi? Tadi soalan pertama yang sempat tengok tadi macam 9 orang jawab. Ke ada pertambahan dah? 10 orang jawab. So pergi pada soalan kedua, harapnya kita dapat tengok sampai dekat 10 orang juga. Islam sampai kepada kita, itu maknanya tanda, maknanya Nabi berjaya. Islam belum betul-betul menang. Saya assume itu tandanya belum capai. Penyebab untuk misi dah berjaya. Okey, menarik. Lahirnya sahabat yang faham penyebab. Okey, asasnya ada, seluruh lahirnya zaman Islam berkembang seluruh dunia. Okey, jawapan-jawapan ni kenapa soalan ni penting? Sebab dia reflect kepada kita faham fungsi kita apa sebagaimana kita faham fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya soalan ketiga apa dah? Apa okey, so ni nak tengok pula sebab kita duk sebut rahmatan lil alamin kan. What do you visualize kalau kita kata rahmatan lil alamin itu tercapai? What do you visualize it as Islam dah berkembang? Takat mana tu? Maknanya kalau dah berkembang masa zaman Khulafaur Rasyidin tu sampai Rom, Parsi tu dah sampai ke rahmatan lil alamin? Ke berkembang takat mana? Mungkin Ustaziatul Alam. Okey, interesting dia kaitkan rahmatan lil alamin dengan Ustaziatul Alam. Nanti saya akan tanya pula Ustaziatul Alam tu apa? Hatta la takuna fitnah. Itu ni quite interesting ni. Ni baca, kalau siapa yang baca Maratib Aman tulisan Al-Banna, dikaitkan kan Ustaziatul Alam adalah kerja kita untuk mencapai hatta la takuna fitnah. So actually Ustaziatul Alam tu bukan destinasi, dia kerja. La takuna fitnah tu destinasi. Islam berkuasa di dunia. Okey, ni gambaran rahmatan lil alamin Kenapa kalau Islam berkuasa dia rahmat sekalian alam pula? Macam mana antum mengaitkan redha dengan Islam, tiada persengketaan, setiap jiwa tahu Islam. Islam dah berkembang, Islam sampai pada semua, manusia saling bantu. Okey, contoh negara yang disegan. Menarik tu. Model negara yang reliable, itu maksudnya dah mencapai rahmatan lil alamin.
So kita teruskan dalam masa 20 minit ni, sempat tak nak menghabiskan ni. Walaupun kita ada sambungan esok, tapi sebab at least nak cuba mencapai certain resolusi lah dalam perbincangan ni. Okey, bagaimana gambaran tercapainya rahmatul alamin dan kita cuba cari daripada nas. Siapa familiar dengan hadis ni? Hadis ni ada sebab yang panjang. Kadang-kadang kita familiar dengan portion dia. Portion awal tu ni dalam dibahasakan balik Maksudnya ketika para sahabat mengadu kepada Nabi SAW, minta doalah kepada Allah kan. Kita ni dah teruk ni kan. So kemudian Rasulullah SAW kata, zaman sebelum kamu ni ada manusia, ada orang yang lebih kena dahsyat lagi kan. Ditanam, digergaji semua kan. Cumanya nak di-highlight kat hujung kat akhir hadis tu Wallahi, demi Allah, la yatimman hadzal amr hatta yasira ar-rakib min Sana'a ila Hadramaut. Allah akan sempurnakan urusan ini ataupun Islam sehingga orang boleh bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut. Ni kalau siapa tak tahu mana ni, anggaplah dia satu jarak yang agak signifikan jauhnya. Dia tak risau apa-apa pun. Kan, la yakhafu illa Allah aw ziba ala ghanami. Dia tak takut kepada apa-apa kecuali takut kepada Allah, of course. Dan dia takut risau serigala pergi kepada dia punya kambing kan. Walakinnakum tastajilun. Biasa yang part ni orang biasa dengar kamu ni tergesa-gesa. Dia relate balik kepada permintaan sahabat awal tu. Tapi yang saya nak bawa kat sini ialah ini contoh gambaran rahmatan lil alamin. Bila Nabi kata jangan risau, Allah akan sempurnakan agama ni, urusan ini, sehingga orang boleh bermusafir tanpa risau apa. Maksudnya apa? Tak ada isu risiko jenayah, perompak ke apa. Itu contoh rahmatul alamin. Kalau kita sekarang pun kita risau kalau anak kita main kat luar, adik perempuan kita main kat luar, tu jauhlah daripada rahmatul alamin, betul tak? Maknanya kita masih rasa macam anxious, tak selamat. So masih jauh sebab kat situ maknanya orang boleh bermusafir tanpa risau apa-apa kan. Tanpa perompak, tanpa apa di tengah-tengah jalan. So that's gambaran yang ditanam daripada Nabi dari awal lagi, ketika masih diseksa di Mekah lagi. What is the end game of kerja kita, kerja Islam ni. Maknanya semua orang, semua sekalian alam akan merasa rahmat, sejahtera. Misi Rasulullah SAW ialah rahmatan lil alamin. Adakah telah selesai ketika wafatnya Rasul? Itu soalan kita cakap tadi. With that in mind, with that picture, musafir boleh musafir tanpa gangguan, tak ada jenayah dan sebagainya. Masa Rasulullah wafat, adakah telah tercapai? Obviously tidak. Masa Khalifah Rashidin pun khalifah kena bunuh kan. So maknanya jauh lagi. But kat situ yang datang soalan. So macam mana kita nak faham realiti ni masih jauh daripada hujung rahmatul alamin tu tercapai di dunia ni, tetapi tugas Nabi dah selesai, sebab tu dia diwafatkan. How do we understand this? Sebab memang itu tugas dia, betul tak? So okay, sempat ke tak ni? Siapa familiar dengan ayat ni? Inna fatahna laka fatham mubina, surah Al-Fath. Familiar kan? Semangat pula semua anak-anak malam ni. Okey. Siapa pernah dengar tafsir ni? Tafsir kepada ayat ni. Sebab ayat ni quite interesting, sebab dalam Quran kalau kita baca contohnya iza jaa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iza jaa nasrullahi wal fath. Tu cara normal biasanya al-fath disebut dalam Quran. Iza jaa nasrullah. Biasanya nasrullah, Allah bagi nasrullah, kemudian datangnya al-fath. Allah bagi bantuan Allah, pertolongan Allah, datangnya kemenangan. Tak ada tempat dalam Quran Allah kata aku bagi kemenangan kecuali ayat ni. Sebab Allah sebut inna fatahna laka. Perasan tak? Maksudnya jadi ayat ni biasa orang nak tafsirkan dia jadi special sikit, sebab tempat lain sentiasa Allah kata Allah bagi bantuan, kamu menang. Allah hantar malaikat. Contoh kalau baca ayat-ayat pasal perang Badar, Allah hantar malaikat, kamu menang. Maknanya menang tu hasil daripada aku bagi bantuan. Inilah satu-satu ayat Allah kata aku bukan bagi bantuan, aku bagi menang tu sendiri. So it's quite interesting. Wah, ni hebat ni. Kemudian fatham mubina, tu lagi hebat. Macam bukan kemenangan, bukan
menang ke? Fathah mubina, jelas nyata menang. Kalau kita tengok tafsir, ada khilaf Ada sebahagian kata ni berkenaan dengan Fathul Mekah, tapi majoriti kata ini berkenaan dengan Hudaibiyah, which even more mind boggling lah. How do you understand Hudaibiyah tu sebagai satu kemenangan yang nyata? Siapa pernah dengar tafsir ni? Rasanya biasa orang kupas tafsir ni. Tapi are you satisfied with the answer? Because Allah kata ni kemenangan yang nyata pula tu. How do you understand apa yang berlaku di Hudaibiyah tu kemenangan yang nyata? Ada yang pernah dengar? Ada yang tak pernah dengar? Ada seorang Syazwan kata pernah dengar. Ada yang lain? Dalam baki ni, so nak kena pecut sikit ni macam mana nak mempossiblekan ni? Okey, dipendekkan cerita sebab harapnya korang semua tahu Hudaibiyah ni apa cerita. Pendekkan cerita ni, versi pendek habis lah ni. Kita tahu Nabi bermula dari Makkah, dakwah macam-macam cabaran daripada rahsia, lepas tu apa semua-semua ni, and then kemudian pergi ke Madinah. Alhamdulillah dapat negara, tapi mencabar kan. Mula-mula Badar, lepas tu Uhud, kemudian dendam orang musyrik Mekah tu sehingga dia kumpul sampai perang Ahzab tu dah climax semua dari segenap penjuru nak hancurkan mereka di Madinah, dan mereka gali parit. Kemudian Allah bagi bantuan kan, angin lah apa semua tu kan. Just after that bayangkan just after that, tiba-tiba pernah dengar Ustaz Amin, tiba-tiba lepas tu Nabi dapat mimpi kan, kita akan masuk ke Mekah dalam keadaan berihram. Wah, itu menguji keimanan tu. Macam mana tu? Kan baru sekejap tadi dia orang datang nak bunuh kita, semua nak bunuh kita kat tempat kita ni kan. So awak kena kata kita lepas tu pergi masuk Mekah tak bawa senjata, bukan dalam keadaan perang. Ihram tu memang serah tengkuk tu kan. Itu menguji keimanan. Tapi dia orang okey, Rasulullah kata kan, pergi dapat masuk tak? Tak dapat masuk, betul tak? Dia sekat. Tu dah ada menguji keimanan. Tadi Nabi kata mimpi, dah Allah bagi mimpi, lepas tu ni tak dapat pula, ni apa hal? Lepas tu Uthman masuk berunding, lepas tu dia ingat Uthman dah dibunuh. Kemudian banyak tu Ridwan. So the climax So the very climax bila Hudaibiyah tu ialah agreement kepada perjanjian tu satu hal. Butir-butir tu tanpa panjangan cerita rasa biasa dengar kan, macam nampak berat sebelah pasal dia orang ni kan. Cara nak ditulis apa semua pun satu hal juga, sahabat tak puas hati. Kemudian kita habis kat sini balik, dalam keadaan kita datang ni dah menguji keimanan sungguh, nak balik. Dan that's the first time, kalau siapa pernah dengar Umayyah Khan pun dia emphasize dengan, that's the first time sahabat tidak terus sami'na wa ta'na. Semua macam tak boleh terima until yang Nabi masuk khemah, Zaujah dia, isteri dia, salah seorang isteri dia suggest lead by example, dan kemudian sahabat ikut, bertahalul, bercukur dan sebagainya, balik. So dekat sini kalau Umayyah Khan memang dia kupas dari segi bahasa lah siapa yang pernah dengar kan. Inna fatahna laka. So dia kata quite interesting kat sini. Dia bukan kepada ni, Allah tak kata aku bagi kemenangan kepada umat Islam. Laka tu seorang, maknanya Nabi menang. How do you understand Allah bagi Nabi kemenangan? Nabi personal. Kemenangan dia, pendekkan cerita sebab kita tak ada masa ni, pendek cerita habis, kemenangannya ialah the sahabah. It's not the treaty, it's not the event, it's the sahabah. Ketika itu telah terbukti sahabat telah berjaya di tarbiyah tu sedemikian rupa. From that point onwards, kita tengok macam domino jatuh. Maknanya you have managed to bina sahabah ni sebagai jundi yang bukan calang-calang, top tier punya quality. Now you are ready to be given semua yang datang lepas tu lah, Fathul Mekah, negara-negara lain, dan dia orang akan meneruskan Khalifah Rashidin dan sebagainya. So ketika itulah maknanya dah towards the end, tugas Nabi, so kalau kita nak faham, tugas Nabi untuk capai kepada kemenangan nyata di atas muka bumi, yang kita cakap hujung tu aman apa semua tu, start with menyiapkan orang yang boleh bawa misi tu to the end. Sebab memang tidak ada seorang manusia, Nabi ataupun sahabat, yang boleh hidup sampai, sebab it takes hundreds of years untuk sampai satu dunia aman apa semua tu. So kita, kalau kita reflect semua benda ni, it's the same with us. So muhasabah besar kat sini ialah, if we want to have the same success, Allah declare ini kejayaan kamu, is when you manage to bina segolongan di bawah anda yang mampu bawa dakwah ni to the next level in their generation, dan bina orang lepas tu untuk bawa to the next level. So kita tengok, saya cerita sikit saya masa kalau ada yang kenal Ammar kat Melaka saya ingat ni masa kita orang kat unit 10 dulu
logik orang-orang yang tak reti ni ialah macam ni tau. Masa tu kita dekat situ dakwah melonjak. Lepas tu kita grad semua dakwah merudum. Kenapa? Sebab kita orang hebat. Sebab tu masa kita orang ada kat situ dakwah hebat. Bila kita keluar memang jatuh lah, dah tak ada orang hebat. However, kita tengok sirah, mana boleh macam tu. Nabi SAW yang paling hebat dakwah dia, bila dia wafat, dia meninggalkan sahabat yang boleh bawa dakwah to the next level. Para sahabat hebatnya ni, mereka menimbulkan pada tabi'in yang bawa to the next level. Once generasi lepas kita tu makin jatuh, that maksudnya kita tu yang tak reti. So the fact that kami masa di IPT tu meninggalkan IPT dan dakwah jatuh masa tu kat situ, menunjukkan kami tak reti apa yang kami buat lah. Tu memang keinsafan dan muhasabah Allah pada diri saya sendiri untuk tidak mengulangi benda tu. Maknanya kita rasa macam disebabkan kita hebat ni lah, masa kita ada tu jadi macam-macam, bila kita keluar tak ada apa kan. Sebabnya kalau betul kita tahu what is our function, kita meninggalkan generasi yang bawa to the next level. That's the essence of yang kita belajar daripada Rasul dan para sahabat. Okay, so satu ni dah towards the end insyaAllah. Harapnya masih boleh capture walaupun saya dah bercakap dengan laju nak kejar masa ni. Bagaimana sahabat ditarbiyah? Dan satu soalan yang quite interesting ialah saya akan tanya bagaimana Allah tarbiyah mereka. Sebab sahabat ni ditarbiyah dalam bentuk yang berbeza. Sebab cabaran yang mereka datang bukan Nabi plan, bukan Nabi uji mereka. Betul tak? Kalau kita perasan, contoh apa kenapa Bilal diseksa semuanya tu? Dia start dengan Nabi dakwah sir kan, 3 tahun pertama tu rahsia. Tapi Allah yang ubah fasa tu. Fasda' bima tu'mar. Pergi Bukit Safa, declare dakwah. Once declare dakwah, orang dah tahu dah Muhammad ni buat kerja. Walaupun siapa yang dah terima dakwah tu rahsia, siapa kantoi kena seksa. Ramai kena seksa, keluarga Yasir, Bilal. So kalau kita perasan, diorang tu terseksa bukan maknanya kerana Allah yang menyuruh perubahan dakwah tu and onwards perang-perang dan sebagainya. So kenapa mereka tu perlu lalu semua benda tu? Adakah kalau tak lalu benda tu, kalau kita cakap kan bagus kalau sir je, senyap tak ada orang tahu tapi orang masuk Islam, tak ke mereka soleh? So persoalan besar kat situ kan, perlu ke dia orang diuji macam tu sekali? Sedangkan Abu Bakar masa awal-awal masuk Islam pun soleh dah. Kenapa perlu Allah takdirkan benda-benda yang menyebabkan makin perit? Jawapan besar yang kita kena realize ialah mereka tidak dibina sekadar untuk menjadi mukmin yang soleh, tetapi mereka dibina untuk jadi tulang belakang kepada dakwah ke seluruh alam. Faham beza dia? Nabi mentarbiah mereka bukan untuk jadi alhamdulillah baik solat seorang-seorang kat rumah, baik alhamdulillah soleh. Tak, you will become the backbone of this mission, this big mission, untuk sampai ke seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Now, muhasabah untuk kita. Kalau ini misi Nabi SAW, adakah ini juga misi kita? Siapa yang dah meyakini dan nak menjadi orang yang merangkul misi Nabi SAW, kitalah pewaris Nabi SAW insya-Allah. Ini misi kita juga. So bagaimana kita perlu ditarbiah? Kita akan dapat benda yang sama. Kita bukan hanya ditarbiah untuk jadi mukmin soleh sendiri. Kita ditarbiah untuk jadi tulang belakang kepada dakwah ke seluruh alam. I repeat, kita ditarbiah untuk jadi tulang belakang kepada dakwah ke seluruh alam. Hence prosesnya tak sama. Prosesnya akan mirror kepada proses yang Nabi dan sahabat lalui. Bukan just proses untuk jadi budak baik, orang baik, soleh. Jika perkara ni dapat dihayati, barulah kita akan faham kenapa sistem usrah dibentuk in a certain way yang kita lalu. Kalau kita tak faham benda ni, you will never understand kenapa nak kena wajib pergi daurah apa sebenarnya. So benda tu kita insyaAllah malam ni tak sempat, kita akan bawa ke esok pendetailan yang lebih lagi. Kenapa usrah ni macam ni dan semuanya. But the very starting point of boleh meletakkan benda tu dalam aspek yang logik ialah the very purpose of the tarbiyah ialah untuk melahirkan generasi yang menjadi tulang belakang pada dakwah, yang membawa dakwah ke next level. It's not just for you to become soleh seorang-seorang. Otherwise, if that's the purpose, we don't need benda-benda yang mencabar-cabar apa ni kan. Kita tak perlu extra, kita just macam orang lain pergi surau pun okay. Tetapi our process is like this. Okay, so this is not the end, rather a new beginning. Maknanya harapnya tak adalah dengar ni macam alamak kalau macam ni. So harapnya we become more aware of rupanya ini ke sebenarnya tarbiyah ni nak bawa ke situ ke. Then hopefully we have a new mindset, a new appreciation of this process, dan kita akan ni
So apa yang akan datang esok insyaAllah, coming up next, kita pasal cerita umat tu tak habis lagi. Kita masih menghayati essence daripada fasa awal Rasul, Khulafa Rashidin. Esok kita akan sambung pasal reality umat. Sekarang pula, how do you appreciate and what is our function there. Second, why usrah? Sebab kita dah tergrid 3 tadi. So reason besar tadi kita dah bagi, tapi macam kita nak masuk kepada lebih operation. So why usrah ni apa? Kita akan masuk kepada how to understand essence of apa yang dibina atas para sahabat. So saya akan tutup dengan benda ni. Mungkin sementara korang di sini pun boleh penutup apa semuanya, sebab ini adalah untuk orang kata apa untuk lead kepada esok lah sebenarnya. Persoalan-persoalan, okey, beberapa persoalan. Yang satu ialah just untuk dapat gambaran how do you appreciate serta benda yang kita bincangkan malam ni. Oh, ada benda yang masih tak jelas. Second ialah sebab saya letak macam perkaitan secara tiba-tiba macam tu kan. If you understand this, if you understand sahabat tu dibina untuk apa, then baru you akan faham with that reason lah sistem usrah ni dibina dalam cara ia dibina. And setakat tu je. So apa saja persoalan yang akan timbul apa yang kata berkenaan dengan benda ni, sama dia lama tersimpan dah ke dan sebagainya, minta tanya supaya kita boleh usahakan untuk hopefully apa-apa persoalan yang terfikir tu kita dapat jawab lah. Jangan disimpan. Semoga terjawab. So so sementara saya tengah ni tanya apa-apa saja kat sini ada beberapa soalan. So yang hujung tu yang Q&A. So dalam Q&A tu anda actually boleh tengok soalan orang lain pun dan boleh upvote atau like kalau nak sangat soalan tu dijawab. Kok ada soalan yang semua rasa inilah soalan yang kita terfikir. Apa-apa. So insyaAllah dalam masa sebelum pukul 12 malam nanti masih boleh diisi benda ni, dan insyaAllah saya akan prepare sekiranya ada soalan-soalan yang memang tersimpan dalam diri anda masing-masing untuk kita cuba jawab esok lah. So ada beberapa soalan kat sini. So sementara nanti saya akan pulangkan kepada pengurusi, tapi just ambil kod ni. Tak keluar lagi pula kod dia tu. Ambil kod tu supaya benda ni akan open untuk just isi soalan-soalan lah. So soalan dia basically sejauh mana keinginan saya. Tu dah keluar 41672672. Dah tu macam mana saya ingat usrah selama ni, dan kemudian yang hujung tu ada Q&A. Soalan-soalan. So any soalan amat dipersilakan untuk dijawab insya-Allah. Saya bagi satu contoh soalan lah yang pernah saya dapat sebelum ni. Tak tahu korang ada tertanya soalan yang sama ke tidak. Dia soalan apa? Bang, kalau saya tak jam usrah ni, kalau saya tak datang sangat usrah ni, bukan jadi jahat pun. Kenapa abang suruh sangat datang? So ada yang tertanya soalan yang sama tak? So ataupun apa saja soalan, silakan tanya. InsyaAllah kita terbuka. Kita cuba cari jawapan yang sebenar. Tepat pukul 11, minta maaf kalau terlanjur sebenarnya, terlajak masa dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi esok untuk sambungan yang seperti kita sebut tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.